Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar kehadirin hadirat sekalian? Syukur kehadirat Allah Ta'ala atas dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan serta memberi peluang untuk kita bersama-sama untuk hadir pada forum pada hari ini. Sebelum saya memulakan perbicaraan forum kita pada hari ini, biar saya memperkenalkan panel yang berada di sebelah saya. Okay, panel pertama kita saudara Anas. Panel kedua, saudara Syazwan. Panel ketiga, saudara Muklis. Panel keempat, saudara Fawaz. Panel kelima, saudara Amar. Dan panel keenam, saudara Rafiq. Bersempena dengan Hari Nuzul Al-Quran, forum pada malam ini akan membincangkan tentang tajuk Al-Quran sebagai mukjizat. Kita hanya tahu Al-Quran itu mukjizat Rasulullah SAW dan kita hanya bersahaja mengetahui fakta tersebut tanpa kita tahu mendalami dengan seperti mana konsep dan apa maksud sebenarnya mukjizat. Oleh itu, JAKIM menjemput para ilmuwan yang hadir pada hari ini untuk mengulas sedikit sebanyak tentang topik tersebut. Oleh itu, saya menjemput panel pertama, saudara Anas, bagi membincangkan sedikit. Baik, terima kasih kepada saudara moderator, saudara Ali. Jadi, saya akan menceritakan tentang konsep mukjizat. Mukjizat boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Menurut Syekh Manan Al-Qaddan, mukjizat ialah pembuktian kebenaran Nabi dalam pengakuan sebagai seorang Rasul dengan membuktikan kelemahan orang-orang jahiliah yang menentang kemukjizatan Al-Quran. Selain itu, kemukjizatan Al-Quran ialah kelemahan manusia untuk mendatangkan sesuatu yang sejenis dengan kehebatan Al-Quran itu sendiri. Bukan bermaksud kemukjizatan itu yang melemahkan, namun bahkan mencabar manusia, namun mereka tidak mencapai kemampuan tersebut. Secara amnya, mukjizat terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah mukjizat hissi, yang bererti mukjizat zahir, yang boleh dirasa dan boleh dilihat. Dan yang kedua ialah mukjizat al-ma'nawi, yang mampu mempengaruhi jiwa manusia. Secara kasarnya, sebagai contohnya, mukjizat hissi seperti peristiwa Nabi Musa membelah lautan yang akhirnya menamatkan riwayat Fir'aun, dan juga peristiwa Rasulullah SAW membelah bulan. Dan sebagai contoh untuk mukjizat maknawi pula ialah penurunan Al-Quran sebagai mukjizat untuk sekalian umat manusia. Sekian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih yang pertama bagi penjelasan yang sangat baik tadi sebelum tadi. Okay, seterusnya kita pergi kepada panel kedua untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang mukjizat Al-Quran terhadap Rasulullah SAW. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudara Ali yang membincangkan dan memulakan perbicaraan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, Al-Quran merupakan kalamullah Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Perkara tersebut berlaku selama 23 tahun berperingkat. Al-Quran telah diturunkan untuk umat Islam, untuk umat seluruh alam, untuk membimbing mereka ke cahaya kehidupan. Kitab suci ini juga diturunkan mengikut suasana semasa berlaku ketika itu yang memerlukan istibat hukum. Kandungan Al-Quran merangkumi ayat-ayat menyentuh aspek kehidupan manusia seperti urusan kekeluargaan, urusan kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Kesemua kandungan ini menjadi sumber rujukan selama
seunggul hayat dan digunakan sehingga hari kiamat. Sebagai kesimpulannya, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan untuk Rasulullah SAW, untuk umat seluruh alam, untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Barakallahu fiik. Syukran kepada penonton tadi atas penjelasan yang terperinci. Seterusnya, kita akan pergi kepada panel ketiga, saudara Abang Muklis, untuk menerangkan dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan mukjizat dari aspek bahasa. Tuan Masyurah. Terima kasih kepada moderator. Okey, saya ingin menerangkan tentang mukjizat daripada maksud mukjizat dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, mukjizat berasal daripada perkataan ijaz yang diambil daripada kata kerja ijazah dan ataupun ajaza dan ijazah, yang bermaksud melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Manakala dari segi istilah pula, ialah sesuatu yang luar biasa yang dapat melemahkan manusia dan di luar kemampuan serta tidak mampu dilakukan oleh mana-mana manusia. Sekian, terima kasih dari saya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan saudara Abang Muklis atas undangan yang sangat bermanfaat. Seterusnya kita pergi kepada panel keempat. Saudara Abdullah Fawaz bagi menerangkan tentang mukjizat dari aspek sains. Kita silakan. Terima kasih saudara moderator, panel-panel sekalian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin di luar sana. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dicucuri rahmat olehnya. Alhamdulillah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Al-Quran telah menjadi sumber rujukan umat manusia sejak lebih daripada 1400 tahun yang lalu, dan di dalamnya mengandungi lebih kurang 114 surah. Sebenarnya di dalam Al-Quran ni banyak menceritakan tentang aspek-aspek kehidupan dan aspek-aspek sains yang mana saintis barat hanya menemuinya sekitar tahun abad ke-20, dan pada masa kini yang mana telah dibuktikan oleh Al-Quran lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Contohnya, di dalam Al-Quran telah menyebutkan tentang pembentukan hujan, yang mana saintis barat hanya menemui tentang perkara tersebut pada abad ke-20 melalui penciptaan satelit dan alat-alat untuk mengetahui tentang mengesan hujan. Itu sahaja. Saudara Abdullah Fawaz Khai atas penerangan yang sangat mantap tadi. Seterusnya, kita pergi kepada panel kelima bagi mengulas sedikit sebanyak tentang mukjizat dari aspek perundangan ini. Okey, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator dan ahli-ahli panel sekalian. Okay. Dalam Al-Quran juga ada menyatakan pelbagai perkara tentang dari segi undang-undang. Contohnya, dalam Islam mewajibkan keadilan, mengadakan musyawarah, menghilangkan kesempitan, menolak mudaratan dan menunaikan amanah. Selain daripada itu, dalam penetapan hukum juga, Al-Quran telah menggunakan beberapa cara, antaranya ialah secara mujmal. Cara ini digunakan dalam banyak urusan ibadah, iaitu dengan menerangkan asas-asas hukum. Demikian pula berkaitan dengan muamalat, iaitu perniagaan. Al-Quran juga mengungkapkan kaedah-kaedah secara kuliah, dan sedangkan perinciannya diserahkan kepada as-sunnah dan ijtihad para mujtahid. Allah juga telah menetapkan suatu hukum atas dasar keadilan dan keseimbangan dari segi jasmani, rohani dan individu. Sebagai contoh yang dapat diambil, setiap gerakan dalam solat, menurut para saintis bahawa setiap gerakan itu adalah seperti senaman yang dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sekian dari saya. Terima kasih saudara Rama atas isi yang sangat mengujakan, sangat wow. Okay. Betul, saya bersetuju dengan apa kata saudara Rama. Lebih-lebih lagi apabila kita tengok pada konteks kini di mana wabak COVID-19 yang sedang berleluasa, dan
terkesan memberi kesan terhadap sosio ekosistem manusia. Dan dia boleh dikaitkan dengan contohnya solat Jumaat yang merupakan fardu, tapi disebabkan ia mudarat dan akan membawa kesan yang negatif, maka kita haruslah mengikut apa yang pemimpin kata, iaitu sebagai contoh dengan menangguhkan untuk tidak mengikut solat Jumaat, tapi untuk solat Zuhur di rumah. Okey, kemudian terima kasih ya saudara Mak. Baiklah, semua kita penghujung. Kita ada panel terakhir, iaitu saudara Afiq Naim bagi menerangkan syubhah-syubhah yang dilemparkan terhadap Al-Quran. Terima kasih kepada Ali. Antara syubhah yang dilemparkan terhadap Al-Quran adalah, yang pertama adalah terdapat beberapa golongan manusia yang menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah penulisan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah salah. Bagi mencantas dakwaan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan cabaran kepada manusia yang meyakini Al-Quran ini bukan kalamullah. Dan cabaran itu adalah untuk menghasilkan satu muka seindah atau sebaik Al-Quran. Walaupun kita mengumpulkan seluruh umat yang pandai berkata-kata pun, tetapi tidak dapat menghasilkan satu muka seindah Al-Quran. Dan oleh itu kita haruslah akui yang Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi syubhah kedua adalah tentang ketulenan ayat Al-Quran itu sendiri. Hal ini kerana para sahabat Nabi Muhammad SAW ada mengumpulkan Al-Quran untuk bagi tujuan rujukan, dan pada catatan itu terdapat huraian untuk fahaman mereka sendiri, dan hal ini telah menyebabkan kualiti itu sendiri terjejas. Oleh itu Sayyidina Abu Bakar telah menubuhkan persatuan untuk menyimak ayat-ayat Al-Quran ini dan menjadikannya suhuf. Dan dengan ini dapat mencantas dakwaan bahawa Al-Quran ini tentang ketulenan Al-Quran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel ke-6, saudara Afiq Naim. Kini telah sampailah kita ke penghujung perbicaraan kita. Tapi sebelum tu, boleh saya menggulung sedikit sebanyak tentang apa yang kita bincangkan selama ini. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah kerajaan Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami jugalah yang memelihara dan menjaga Al-Quran. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah mengambil langkah bersama bagi memelihara dan menjaga mukjizat Al-Quran yang telah diturunkan. Tanpa langkah-langkah yang efisien dan efektif, berlakulah persengketaan dan perbelahan di dalam kalangan ummah yang menyebabkan musuh-musuh Islam membara untuk melemahkan kita, untuk memecah belahkan kita. Oleh itu, saya akhiri bincang kita dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ten 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 ten.